Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita yang pertama daripada kitab Arabic Reader ni ialah berkenaan dengan amama syubbakit tazakir, di depan kaunter penjualan tiket. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tajuk itu pun sudah menggambarkan bahawa peristiwa ini berlaku dalam satu perbualan, satu pementasan untuk membeli tiket. Tujuan dikemukakan tajuk ini adalah supaya kita memperolehi satu gambaran tentang penggunaan perkataan ataupun seluk bahasa Arab untuk menggambarkan tentang sesuatu. Kalau kita tengok secara kasar, secara ringkas tentang tajuk ini mengisahkan tentang perbualan antara seorang lelaki dan seorang perempuan di sebuah tempat, iaitu tempat penjualan tiket di suatu masrah, iaitu masrah, satu pementasan di mana seorang lelaki, ada dua perbualan sini, satu syab, seorang pemuda, dan seorang penjual tiket, iaitu seorang wanita. Di mana lelaki itu cuba bila dia nak membeli tiket, dia melihat adanya wanita, maka dia cuba untuk berjenaka dengan wanita itu dengan bermain dengan kata-kata. Sebagaimana biasa bila seorang lelaki ataupun siapa saja yang datang untuk membeli tiket, perempuan itu akan, penjual tiket sudah tentulah menawarkan tiket atau menawarkan tempat kosong. Sudah ditanya tentang ada ataupun tidaknya tempat kosong. So lelaki ini cuba bermain dengan kata-kata. Katanya apabila perempuan itu menawarkan tempat kosong, masih ada tempat kosong dalam panggung wayang, si lelaki ini ataupun pemuda ini sambil berjenaka mengatakan mana ada mungkin seorang perempuan ada tempat kosong. Jadi maksud lelaki ini adalah seorang perempuan itu sudah tentu dimiliki oleh seseorang. Ini hatinya sudah tentu telah diduduki oleh sebagaimana tempat ataupun kursi dalam panggung itulah diisi oleh manusia, diisi oleh penonton. Begitu juga hati wanita, manalah ada tempatnya yang kosong, melainkan dia sudah diisi oleh seseorang, sama ada kekasih dia ataupun seseorang suami dia dan sebagainya. Jadi perempuan itu tidak memahami apakah yang dimaksudkan oleh lelaki, bahawa katanya wanita ni, katanya perempuan ni tidak memiliki apa-apa, tidak ada tempat kosong, sedangkan perempuan itu mengatakan masih ada tempat kosong di dalam panggung wayang. Jadi teks ini cuba memaparkan bagaimana sesuatu diungkapkan seperti sebuah ta'ajub, macam mana menyatakan keadaan jenaka, gurau dan sebagainya. Sebagaimana yang ditulis di belakang ataupun di permulaan tajuk dalam konteks itu, dan juga di belakang artikel ni ada dimuatkan tentang pengarang yang diambil daripada kitab Masrahiyat oleh Taufik Al-Hakim, seorang udaba, seorang sastrawan Mesir. So kata dia, tajuk kitab ini adalah amama. So amama, sebab kita besarkan sikit. So amama, tanda amama. So amama, amama, di depan, amama syubbak. Syubbak ialah jendela ataupun tikap. Syubbaki at-tazakir.
jamak kepada tazkirah, ini tiket. Tazkiratun. Tazkirah. Tiket ya. Di depan tingkap tiket, artinya di depan kaunter ama-ama. So di sini dia ada al-manzar. Perkataan al-manzar, al-manzaru, mana dia di mana adegan ini berlaku ya. Manzar, adegan, tempat berlakunya pementasan. Adegan, al-manzar, pemandangan juga boleh disebut. Tetapi kalau tentang panggung wayang kita panggil adegan ya. Dia berlaku di mana? So perbualan ni antara lelaki dengan seorang pemuda syab dengan sarrafah ni, dengan penjual tiket wanita ni, berlaku di depan kaunter ama-ama syubaki tazakiri. Ini semua mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaih. Sebab itu di baris bawah masrah artinya pementasan. Di bawah ni pun telah diberikan makna masrah, vocabulary. Kita ada vocabulary di bawah ni. Ama-ama, syubak, tazakir, manzar ya. Pemandangan ini berlaku di mana? Masrah, pentasnya di mana ya. Pentas masrahi al-udiyun ya. Odeon, panggung Odeon di Paris, fi Barisa. Ini isim ghairu munsarif, isim alam ghairu munsarif. So kita baca dengan baris atas, fi Barisa. So individu yang terlibat dalam perbualan ini ialah al-ashkhas, individu ya. Ataupun kita kata pelakon, al-ashkhas, jamak kepada syakhsun. Sarrafah, sarrafatu. Sarrafah ni kalau kita buka kamus, sarrafun untuk lelaki asalnya mana money changer, sarrafun, orang yang menukarkan duit, sarraf. Kalau perempuan sarrafah, tapi di sini digunakan sebab dia menukarkan duit dengan tiket, dia pinjam untuk makna penjual tiket. Tazakir tadi makna penjual tiket, tazakiri mudhaf ilaih. Satu ashkhas dia. Yang kedua ialah asyabu, pemuda, seorang penjual tiket wanita dan seorang pemuda. Kemudian berlaku perbualan. Pertama sekali ialah asyabu, kemudian hiya, she tadi, perempuan, as-sarraf, tazakur. Mula-mula dia sebut syab sini, sarrafah dulu ya. Sarrafah, penjual tiket wanita, at-tazakir, tazakiri, kemudian ada syab, dua perbualan di sini. Selepas itu akan diulang, tak lagi menggunakan perkataan sarrafah, tazakir dan juga syab, hanya gunakan hiya dan huwa. So hiya merujuk kepada sarrafah, huwa merujuk kepada syab. So perbualannya pertama sekali kata setelah lelaki ini menghampiri tempat kaunter penjual tiket, kata wanita ni sayyidi, tuan. Sayyid makna tuan, sayyidi tuan hamba. Tuan hamba sepatutnya our master, tapi di sini maksud dia tuan hamba. So tuan hamba ni nak apa? Tuan hamba yuridu nak apa?
So, walaupun sini sepatutnya bila dia berbual mesti dah menggunakan sirah ataupun bentuk kamu nak apa. Tapi kalau gunakan tuan hamba sayyidi, maka dia gunakan sirah third person sini. Third person. So, tuan hamba nak apa? Laki ni jawab, la syai'a. La syai'a. So, tak ada apa-apa. Nothing. La syai'a, tiada apa-apa. Macam, la ilaha, tiada Tuhan. Tiada sebarang Tuhan. Ini tiada sebarang sesuatu, artinya nothing. Tak ada apa-apa. Ya Anisa. Wahai Cik Puan Anisa. Ya Anisa tu. Anisa khas untuk wanita yang belum kahwin lagi. Ya Anisa tu. Wahai Cik. Wahai Cik. Cik. Tak ada apa-apa lagi. So, saya berterima kasihlah kepada anda. Saya berterima kasihlah kepada anda, kata perempuan itu. Terima kasihlah kerana bertanya. So, ashkuru. Syakara yashkuru. Ashkuruki. Saya berterima kasihlah kepada anda kerana bertanya tadi. So, wanita itu dah berada dalam keadaan kehairanan. Dia kata, mari sini nak beli tiket. Tapi, kata la syai'ah. Tak ada apa-apa pun yang dikendaki. La syai'ah katanya. Tak ada apa-apa. Sebab tu dimasukkan sini istifham, ta'ajub. Istifham dan juga ta'ajub. Interjection sini. Menunjukkan kehairanan dia. So, lelaki tu, perempuan dan lelaki, pemuda itu, terus menjawab. Memang betul, dia kata. Tak ada apa-apa. So, la syai'a. La syai'a mutlaqan. So, la di sini kita panggil la nafil jins. La nafi jins. So, dia kena bagi atas lah. Mabni, Mabni dengan fathah. So, la syai'a mutlaqan. Absolutely mutlaqan. So, mutlaqan juga boleh digunakan betul-betul. Tak ada apa-apa. So, bahasa Arab untuk menyatakan mutlaqan nanti kita boleh guna. Kalau kita nak nyatakan memang betul-betul, tak ada. Tak nak apa pun ataupun memang betul-betul kita nak mengutarakan tentang sesuatu yang makna dia betul-betul, so kita guna perkataan mutlaqan. Ataupun yang kedua kita boleh guna semakna dengan mutlaqan ini ialah alal itlaq. Alal itlaqi. Sama makna mutlaqan dengan alal itlaqi. Kalau kita tengok vocabulary yang diberi sini pun sama. Syai'ah. Kalau kita kecilkan sikit pun nampak vocabulary dia. Atas ni kan. Mutlaqan dengan alal itlaq. Mutlaqan dengan alal itlaq sama makna dia. Setelah itu wanita itu apa dia berkata? Dia jawab apa? Kalau la syai'a mutlaqan, betul kan dia kata? La syai'a mutlaqan. Tak ada apa-apa. Betul. Betul ke? La syai'a mutlaqan. Betul ke yang kamu kata la syai'a mutlaqan ni? So, lelaki itu terus menjawab, la syai'a betul. La syai'a. Tiada apa-apa. Sungguh alal itlaq. Aku tak tipu ni. Alal itlaq artinya la syai'a mutlaqan. Apa? Ini mengejutkan kamu ke? Kalau aku kata la syai'a alal itlaq, tak ada apa-apa ni, ini menakjubkan kamu ke? Wahai cik. Dia kata, ayuh, adakah yudehishu ka? Adakah menakjubkan kamu? Kata lelaki. Adakah menakjubkan kamu tentang itu? Zalika? Tentang aku kata la syai'al mutlaqan ni, adakah ianya menakjubkan kamu? Kamu rasa pelik ke? Ayyatuha, Ayyatuha, wahai. So, dalam bahasa Arab kita boleh guna ya. Kalau ada alif lam sini, kita guna ayyuha. Untuk perempuan, untuk lelaki,
ayyuha. Untuk perempuan, ayyatuha. Ayyatuha al-anisah. Al-anisatu. Wahai cik. Ada hasya yudhishu idhashan. Ada hasya yudhishu. Ada hasya yudhishu. Af'ala yuf'ilu nombor 4. So bab af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Mazid. Menakjubkan kamu. Lalu perempuan itu menjawab, memang ada sedikit perkara yang menakjubkan aku. So dia kata, ba'du syai'. Ba'du, there is something, ba'du syai'i. Sedikit. Ba' mana? Sebahagian. Syai' daripada sesuatu. Mana ada sesuatu yang, ada sedikit yang menakjubkan aku, wahai Tuan hamba. So, ya, Sayyidi. So, dia baca ba'du syai'i, seolah-olah dia kata yudhishu, seolah-olah dia nak mengatakan yudhishuni ba'du syai'. Ba'us. Ada sedikit dia kata perkara yang menakjubkan aku. So guna benda yang sama tadi. So fa'il ni, ini fa'il kepada ada hasya yudhishu. Ala tatlubu syai'an. Ada sedikit dia kata, takkanlah kamu tak nak minta apa-apa. So ala, ada, tidakkah tatlubu, kamu minta ataupun mencari sesuatu. Takkan kamu datang ke kaunter ni tak ada nak minta apa-apa. Sudah tentulah kamu mencari ataupun meminta sesuatu. Talaba yatlubu, to demand, meminta, mencari. Lalu lelaki itu menjawab, wa ma turidina an atluba. Yang kamu tanya aku nak apa tu? Apa sebenarnya maksud kamu? Apa yang kamu nak aku minta? Apa yang nak kamu? Apa yang kamu nak aku minta? So, wa ma turidina. Wa ma turidina. Apakah yang kamu mahu? Refer kepada wanita ni, Ini makna untuk hiya. Hiya. So, hiya turidina. Arada yuridu. Kamu perempuan, bukan hiya, kamu. Mana anti. Anti. Wama anti turidina an atluba. Aku minta. Atluba. So dari segi penggunaan kita kena ingat, kalau arada yuridu, want, dalam bahasa Inggeris, I want, mesti ada infinitive to do something. I want, you want, kamu mahu. So dalam bahasa Arab, to do something, to dia guna infinitive. Bahasa Arab kita guna an, ya. An di sini. An plus fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. So dalam bahasa Melayu kita terus kepada kata perbuatan. So mahu makan, mahu mencari, mahu meminta. So an kita tak perlu terjemahkan lagi. So misalnya kita nak kata uridu, saya mahu makan. So and akula,
So uridu an akula. So to eat. Bahasa Melayu tu tak payah terjemah, terus kepada kata perbuatan. Saya mahu makan. So yang seterusnya, wanita itu apa kata? Hiya. Lalu Hiya berkata, kalau perempuan, lelaki ini bertanya, apa yang kamu mahu aku minta? Kata perempuan tu, mintalah. Contohnya, kalau kamu dah datang ke tempat ini, mestilah minta seat, tempat. Kerusi, tempat kosong. Masalah. So, mintalah, dia kata, utlub. Masalah contohnya, mahallan, satu tempat, seat. Maknanya satu tempat kosong dalam panggung wayang, sesuai dengan kamu mari minta untuk masuk panggung wayang, masuk ke kaunter tempat membeli tiket. So kalau kita tengok di sebelah ni, sebelah bahagian bawah tu ada nota, nota kaki, notes. Tentang ini dari sudut tata bahasa lah, perbincangan dari segi tata bahasa. Kalau sebelah sini lebih kepada vocabulary ataupun mufradat. Ini dibincangkan sedikit dan saya dah terangkan sedikit sebanyak. Misalnya perkataan syubbak tadi dibaca dengan baris atas kerana semuanya menjadi mudhaf ilaih, kan? Dan begitu juga baris di sini, perkataan bar di sini kalau bahasa Arab pi biasanya ditukar kepada ba. Paris jadi baris. Dan banyak lagi pertukaran, misalnya dia kata ba, P tukar kepada ba, G tukar kepada rain ataupun tukar kepada jim, CH tukar kepada shin ataupun tashin dan sebagainya, banyak lagi pertukaran. Dan penggunaan la syai'a ni kita panggil la nafil jins, la nafi jins. La li, la untuk menafikan jins. Untuk mengatakan sebarang, tiada sebarang jenis. Bahasa Inggeris kita kata there is not. Dan selepas dia ni mestilah nouns tu mestilah akusatif, ini yang berkeadaan nasab. Tetapi without nunation, ini tanpa tanwin. Tanpa tanwin kita baca la syai'a. Ya, ini satu, ini vokatif, artinya nida, kata seruan. Biasanya digunakan ya, tapi juga digunakan dengan ayyuha dan ayatuha, sebagaimana saya kata tadi. Kalau sekiranya ada alif lam, so kita gunakan ayyuha ataupun ayatuha untuk perempuan dan muannas. Dan ayudhishuki, does it astonish you? Sini ada question mark, ini ada adawatul istifham untuk menunjukkan makna adakah. Biasanya kalau kita tulis, kita attachkan, duduk dekat dengan perkataan yang mengikurinya. Kadang kita gunakan hal. Syai'a, la syai'a, anything. Syai'a. So, mada turidu an atluba. So, dia kata penggunaan an tadi, sebagaimana saya sebut tadi, ini dalam bahasa Inggeris kita panggil subjunctive. Yang sama dengan infinitif dalam bahasa Inggeris. So insyaAllah kita akan sambung balik muka surat seterusnya, muka surat 4. Perbualan di antara seorang pemuda dengan pemudi yang menjual tiket. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.